Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 21 Januari. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang telah menyelesaikan beberapa perkara dalam Perjanjian Malaysia MA63. Ia termasuk memberi kuasa kepada Sarawak dan Sabah dalam melaksanakan projek bernilai RM50 juta dan jika ia ditadbir urus dengan baik, pemberian shilling akan dinaikkan. Shillingnya boleh dinaikkan, tapi yang penting dan integriti dengan kita melaksanakan projek-projek tersebut di bawah satu procurement prosedur yang harus kita patuhi. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas lantikan Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar sebagai Wakil Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di samping beberapa perkara lain yang dibincangkan hari ini. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar banyak perkara dalam MA63 dapat diselesaikan. Banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan Sabah telah dipertimbangkan. Walaupun ada lagi beberapa isu yang seperti yang amat berhormat Perdana Menteri tadi perlu perbincangan lanjut, terutama sekali dalam hal-hal 112G Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana banyak perkara berkaitan Sabah telah dipertimbangkan seperti penurunan kuasa kawal selia gas. Mereka memberitahu demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuching. Program Jelajah Kerajaan Perpaduan Kenduri Rakyat di Kubah Ria bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menarik hampir 2,000 warga Bandaraya Kuching. Kehadiran Perdana Menteri diiringi oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg didendangkan dengan bermukun atau juga dikenali sebagai bergendang. Sejurus tiba Datuk Seri Anwar kemudiannya ke gerai bernombor 26 untuk membuat aiskrim vanila pong iaitu campuran gula apung atau gula Melaka. Majlis diteruskan dengan hidangan nasi pengilan atau kenduri yang turut disajikan kepada masyarakat yang hadir dengan tawaran pelbagai jenis lauk pauk yang terdapat di 44 gerai jualan makanan dan minuman di Medan Niaga 1. Kami datang ke situ menangga Datuk Anwar. Adalah sangat baiklah hasrat PM untuk datang ke Sarawak untuk pertama kalinya apabila beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 ini, memandangkan rakyat Sarawak berpeluang untuk bersuah muka bersama dengan PM. Baguslah nampaknya, memang bagus. Jadi ada perpaduan. Kebetulan kerjaan perpaduan baru tu. Jadi kami disuruh ialah jadi dia mikolog spesial untuk 35 orang. Tapi itu memang mula spesial nang untuk PM datang asal gula apung aja. Mun dekot kami orang ada vanila dengan gula apung. Pasal ekor harinya hari lain-lain lah hasilnya. Kerana PM datang itu nang. Pengecualian cukai daripada bonus untuk penjawat awam mendapat reaksi menggalakkan. Usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu disifatkan berupaya membantu mengurangkan kos sara hidup. Kita selaku penjawat awam merasa gembiralah dengan keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Kita menyambut baiklah saranan Yang Amat Berhormat. Sebagai orang awam lah, saya rasa saya mengalu-alukan langkah tersebut kerana apabila kami mendapat sepenuhnya, maka kita ada kuasa membeli yang lebih tinggi lah. Dalam pada itu, usaha kerajaan persekutuan memperkukuhkan hubungan dengan Sarawak daripada sudut ekonomi membuktikan dasar kerajaan yang kukuh. Perkara itu dizahirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi. Kita memang merasa banggalah kerana seorang Perdana Menteri boleh membanggakan negeri Sarawak. Apakan lagi kita negeri Sarawak lebihlah bangga lagi negeri kita Sarawak. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi pacai kepada semua kaum Tionghoa yang merayakannya dan bukan saja kaum Tionghoa semualah yang merayakan
Tahun Baru Cina kali ini. Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat negeri Sarawak yang menyambut. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan-rakan Chinese di bahagian Siaman. Dan kita mengharapkan supaya tahun Arnab ini membawa kemakmuran. Selamat Tahun Baru Cina tahun 2023 juga merupakan tahun Arnab. Kita mengharapkan Arnab Ai ini akan membawa tuah kepada seluruh rakyat di negara kita ini. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina 2023 dengan semua dari Sriaman sampai ke seluruh Malaysia lah. Dengan kesempatan ini I wish to wish all the Chinese community 新年快乐，兔年行大运，万事如意，身体健康。 I wish to wish everyone a Happy New Year, 恭喜发财 and Happy New Year. Yeah, where we are welcoming for the Chinese New Year, which is approaching to us. I hope that this year will be the wonderful year for everyone. Especially, I want to thank the federal government for their decision to allow all the federal projects below 50 million ringgit and below to allow Sarawak to make decision how to go forward with it. This is very important for us to continue to launch to implement our post-COVID development strategy 2030. I would like to wish all of you have a prosperous and happy rabbit year. Bersua kembali. Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Nangka dengan kerjasama Yayasan Fale melancarkan kempen derma buku dalam usaha mengumpul 10,000 buah buku bacaan bahasa Inggeris. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, pihak pasaraya akan menempatkan kotak-kotak derma buku itu di semua cawangan pasaraya tersebut di negeri ini. Katanya program ini adalah kesinambungan daripada program membaca buku bahasa Inggeris yang dilancarkannya di rumah-rumah panjang dalam Dun Nangka hujung tahun lepas. Ujar Datuk Dr. Anwar lagi, program ini diadakan sebagai satu usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar sekolah sekaligus membantu meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka. These books will be distributed mainly to longhouses, to the kampongs and also to schools at the rural areas. That's our aim when we have all these books. It's just, to gain knowledge without reading, there is no way that you can gain extra knowledge. That's why the culture or the habits of reading must start from the young, and every student should become a bookworms in future. Beliau ditemui media selepas melancarkan program itu di Sibu. Dalam pada itu, Presiden Yayasan Fale, Eugene Lau berharap kerjasama dengan Pusat Khidmat Dun akan dapat memenuhi misi mereka menyumbang semula kepada komuniti. We collect new or gently used children's books which we can then distribute to families without books or other places that reach families in need of books. Penduduk yang berminat untuk menderma buku-buku bacaan boleh ke pasaraya berdekatan untuk menderma buku-buku tersebut. Lembaga Pelabuhan Miri MPA mencatatkan peningkatan keuntungan berjumlah 14 juta ringgit tahun lepas daripada operasi terminal pertukaran kru Pelabuhan Miri Pulau Melayu. Pengerusi Lembaga Pelabuhan Miri Paulus Polo Gumbang menjelaskan, meskipun berdepan penurunan kargo akibat muara yang cetek dan disebabkan COVID-19, namun masih merekodkan peningkatan jumlah pendapatan. Paulus juga yakin pendapatan Lembaga Pelabuhan Miri akan terus meningkat menerusi beberapa projek perancangan termasuk Sabah Sarawak Gas Pipeline SSGP, Ship-to-Ship Transfer Operation STS serta cadangan untuk mewujudkan perkhidmatan pilot MPA. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Krismas, Tahun Baharu 2023 dan Tahun Baharu Cina Lembaga Pelabuhan Miri di Miri. Paulus dalam pada itu turut menzahirkan penghargaan kepada Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas yang merasmikan pengoperasian Terminal Baharu MPA pada Mac tahun lepas yang diyakini terus meningkatkan sektor ekonomi negeri Sarawak. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 kepada 10 orang warga kerja MPA.
Zero Suicide Sarawak di bawah naungan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak dan Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Miri mengadakan pelbagai kerjasama dan kolaborasi ke arah mencegah bunuh diri. Pakar Sekretari Hospital Miri dan pengelola program Zero Suicide Sarawak, Dr. Ravi Rama Rao Paniselvam berkata, salah satu caranya adalah pelaporan berita bunuh diri secara bertanggungjawab. Jelas Dr. Ravi Varma untuk melakukan pelaporan sedemikian harus melibatkan penghasil berita iaitu media, wartawan dan penyunting berita. Tambah beliau, dengan itu kawalan kendiri dapat dilakukan oleh para wartawan kerana mereka telah dimaklumkan dan lebih berpengalaman dalam pelaporan berita bunuh diri. Tujuan hari ini kita adakan mesyuarat ini adalah untuk mendapatkan maklum balas, mengenali proses kerja dan juga pendapat wartawan kita di Miri agar apa-apa panduan yang kita hasilkan untuk wartawan adalah daripada wartawan dan mencerminkan tugas hakiki mereka dan juga tidak menjadi sejenis apa kita panggil censorship, lebih kepada empowerment di mana dan juga self regulation. Beliau berkata demikian pada mesyuarat penyelarasan draft garis panduan penulisan kenyataan media bunuh diri atau cubaan bunuh diri dalam bahasa tempatan bagi wartawan anjuran Persatuan Kebajikan Perkhidmatan Sekretari, Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Miri bersama Majlis Pembangunan Sosial Sarawak di Bilik Mesyuarat Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Miri. Dr. Ravi Varma berharap daripada mesyuarat itu pihaknya mengetahui standard atau piawaian yang wartawan perlukan daripada segi pendapat dan kekangan yang perlu dipatuhi. Justeru itu, dengan maklumat yang diperolehi daripada mesyuarat tersebut akan dapat menghasilkan garis panduan yang boleh digunakan atau panduan yang mudah digunakan untuk wartawan menghasilkan berita bunuh diri. 5 agensi media daripada RTM, Unit Komunikasi Awam Sarawak, TVS, The Borneo Post dan St. Chu Daily menyertai mesyuarat tersebut. Sekian berita pagi Sarawak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.